yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, muka surat 582 ayat 4, 5 dan seterusnya. 4, 5 dan seterusnya. Okey. Ayat 1, 2 dan 3 Allah nak cerita tentang orang musyrikin yang tak percaya adanya hari kebangkitan. Orang musyrikin Mekah yang mereka tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Bagi mereka tidak ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan tu semua tak ada, tipu. Bagi mereka. Okey. Jadi Allah Ta'ala kata ayat 1, mereka duk tanya-tanya pasal apa tu. Ayat 2, mereka duk tanya-tanya mengenai berita yang besar, cerita yang sangat besar, itu cerita tentang hari kiamat. Hari kiamat ni mereka berselisih pendapat tentangnya. Ada yang percaya, ada tak percaya, ada ragu-ragu, ada tak yakin, ada yang sangat-sangat yakin tidak ada hari kiamat. Okey, baik, ayat kita ini ayat 4. Kalla, sekali-kali tidak. Terjemahkanlah, sekali-kali tidak. Okey, betul terjemah ne. Ne itu menafikan. Ne, okey. Sekali-kali tidak. Saya'lamun, sa terjemah sa kelak ataupun nanti. Terjemah sa kelak ataupun nanti. Ya'lamun, mereka akan mengetahui. Ya'lamun, mereka akan mengetahui. Thumma, kemudian. Thumma, kemudian. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Sa, kelak. Terjemah sa, kelak. Ya'lamun, mereka akan mengetahui. Ya'lamun, mereka akan mengetahui. Okey, Puan Izawani terjemahkan boleh? Ayat 4, ayat 5 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 4, sekali-kali tidak, nanti mereka akan mengetahui. Ayat 5, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Okey, baik. Terima kasih Puan Izawani. Ayat 4, ayat 5 ni sama je. Bezanya ada summa je ayat 5, betul kan? Ayat 4, ayat 5 ni sama sebiji. Bezanya ayat 5 ada summa. Kenapa Allah ulang 2 kali? Kenapa Allah Ta'ala ulang 2 kali? Itu point dia. Pertama, ulang 2 kali untuk taukid, penekanan, emphasize, penekanan, nak tekan. Nanti mereka tahulah. Kat dunia cakap tak ada kiamat, tak ada kiamat, tak ada kiamat kan? Kalau saya alamun, nanti tahulah kan. Mereka tahulah nanti apa yang mereka cakap tu salah, apa yang mereka anuti, apa yang mereka fahami tentang kiamat tu salah. Nanti tahulah mereka. Okay, itu yang pertama. Jadi yang pertama untuk taukid, penekanan. Yang kedua, kenapa Allah ulang 2 kali? Ayat 4, iaitu yang pertama, ayat 4 yang pertama, Allah sebut sekarang kat dunia, kan, mereka tak percaya kiamat. Nanti mereka tahulah, ayat 4, ayat 5, nanti mereka tahulah. So, kenapa ulang 2 kali? Kenapa ulang 2 kali? 2 kali kerana pertama, masa mereka nak mati. Masa mereka tengah nazak tu, tengah nazak nak mati, mereka tahulah yang mereka punya kefahaman tentang kiamat tu salah. Pertama, ayat 4, masa mereka nak mati nanti, mereka tahulah apa yang mereka fahami itu salah. Apa yang mereka fahami, apa yang mereka anuti tentang kiamat tu salah. Dari ayat 4. Ayat 5, bila? Hari dibangkitkan. Nanti masa dia nak mati, katakanlah hari ni orang kafir, contoh orang kafir, malam ni dia cakap, malam ni dia memang seorang yang berkeyakinan. Kiamat tak ada. Dah mati-matilah, nak bangkit semula apa lagi? Malam ni keyakinan dia. Tengok-tengok esok pagi dia mati. Jadi masa dia mati esok pagi tu pun dia dah tahu dah. Yang dia fahami malam ni salah. Keyakinan dia tentang kiamat yang dia kata tak ada tu salah. Itu yang pertama. Sebab tu Allah sebut mula-mula, kalla saya'lamun. Nanti dia orang tahulah nanti. Jadi nanti tu bila? Masa dia orang nazak nak mati. Summa kalla saya'lamun. Kemudian nanti dia orang tahulah nanti. Bila? Hari dibangkitkan pada kubur nanti. Okey, baik. Kita refer ayat-ayat nak tunjuk orang kafir ni, masa dia nak mati, dia dah nampak dah apa yang dia yakini, apa yang dia percaya, apa yang dia rasa betul tu salah.
Pertama tengok surah Al-An'am. Tengok surah Al-An'am. Tolong baca Puan Nik boleh? Untuk sahabat-sahabat yang baru masuk, kita hari ni buat surah An-Naba, Amma Yatasaalun. Okey, sekejap Kita hari ini sambung surah Amma Yatasaalun, muka surat 582, ayat 4, 5 dan seterusnya. Kita sekarang sedang bincang ayat 4 dan ayat 5. Okey, Amma Yatasaalun, ayat 4, ayat 5. Okey, sekarang saya nak tunjuk contoh bahawasanya orang kafir yang tak percaya kiamat, tak percaya hari kebangkitan ni, dia tak tunggu kiamat nanti tu. Sampai kala yang kedua baru dia yakin ada kiamat. Tak. Dia mati esok dia tahu dah kiamat tu ada. Pertama dalil dia tengok muka surat 139. 139. Okey. Ayat yang ke-93. Tolong baca Puan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka-rekakan dusta terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan kerana kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan kerana kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Okey, Puan ni, agak-agak ni kata-kata malaikat hari kiamat ke kat dunia ni? Kat dunia. Kat dunia. Masa nazak tu, masa mati, sakaratul maut tu, masa tu malaikat kata, keluar nyawa kamu. Hari ni kamu rasalah sebab kamu bercakap benda yang salah tentang Allah. Jadi masa tu dia dah tahu dah, kiamat tu betul lah ada. Apa yang Muhammad cakap tentang Al-Quran, tentang keesaan Allah, tentang kiamat yang mereka duk nafikan sebelum ni, masa nak mati tu, masa nak mati, masa tengah-tengah nazak, dia cabut nyawa tu, dia dah tahu dah, adalah kiamat sebenarnya, ada kiamat sebenarnya. Okey, baik. Itu satu. Samalah juga hari ni, orang-orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa tu Tuhan, ataupun orang-orang Yahudi yang kata Nabi Isa tu anak luar nikah, tak layak jadi Nabi, mereka akan beriman dengan Nabi Isa masa mereka nazak, sebelum mereka mati. Mana dalil dia? Tengok surah An-Nisa. Tun ada? Tolong baca tu. Surah An-Nisa. Muka surat sekejap saya cari. 104, 105 tak silap saya. 103, sorry. Muka surat 103. Ayat 159. 103 ayat 159. 159 ya Ustaz? Ya, 159 surah An-Nisa, muka surat 103. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahli kitab melainkan ia akan beriman kepada Nabi Isa sebelum matinya, dan pada hari kiamat kelak Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Terima kasih Tuan. Jelas tak? Allah kata tidak ada seorang pun di kalangan ahli kitab, baik Yahudi yang reject Nabi Isa, yang mengatakan Nabi Isa tu tak layak jadi Nabi, anak luar nikah, ataupun Nasrani yang mengatakan Nabi Isa tu Tuhan. Hari ni tidak ada seorang pun di kalangan mereka melainkan sebelum mati dia akan beriman dengan Nabi Isa. Masa dia tengah nazak tu, masa tu dia dah tahu dah yang kefahaman dia salah, kepercayaan dia salah tentang Nabi Isa. Jadi masa tu barulah dia beriman. Betul lah Nabi Isa tu Nabi, bukan Tuhan. Betul lah Nabi Isa tu Rasulullah, bukan anak luar nikah. Tapi Allah terima tak terima iman dia masa tu? Tak terima lah. Kalau terima, seronok lah semua dia terima. Tak terima lah masa tu. Jadi masa nak mati nazak esok lusa tu, dia dah tahu dah apa yang dia faham, apa yang dia yakin tentang Nabi Isa tu salah. Tak perlu tunggu hari kebangkitan nanti. Tak perlu tunggu kiamat, tiupan sekali yang kedua baru mereka nak tahu yang mereka punya kefahaman salah. Tak. Masa tengah nazak, masa tengah sakaratul maut, masa tu mereka dah tahu dah yang mereka punya kefahaman tu salah, maka masa itulah baru mereka nak beriman dengan Nabi Isa. Tapi sayang, tiada gunanya lah masa tu. Masa tu baru nak beriman dengan Nabi Isa, tiada gunanya. Allah reject, Allah tak terima. Sebab tu ayat kita sekarang, 2 kali Allah ulang. Sekali-kali tidak, apa yang mereka fahami itu salah. Nanti mereka tahulah
Kemudian nanti mereka tahulah. Nanti itu bila? Pertama masa mereka nak mati, esok lusa kalau mereka mati. Ataupun yang kedua tu, bukan ataupun, dan yang kedua ketika mana mereka dibangkitkan pada kubur, masa tu mereka memang sangat-sangat tahu yang ada rupanya hari kebangkitan. Sekarang kat dunia menafikan. Sekarang kat dunia mana ada hari kebangkitan? Macam-macam ayat Quran Allah sebut. Mereka perli Nabi, ejek Nabi. Kita dah jadi tulang belulang, dah hancur lebur, takkan boleh hidup balik? Dengan penuh yakin cakap macam. Kat akhirat nanti, apa kefahaman mereka? Apa penyesalan mereka? Tolong baca boleh? Puan Maisarah, surah Ghafir. Puan Maisarah ada? Ada. Surah Ghafir, muka surat 468. 468, okay, ayat 11. Surah Ghafir 468 ayat 11. ayat 11. Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Kat dunia, mereka kata hidup sekali, mati sekali je lah. Maksud hidup 2 kali, mati 2 kali tu. Dulu kita dalam bentuk air mani. Kita ni mati. Lalu Allah Ta'ala hidupkan sekarang atas muka bumi. Jadi kita sekarang ni dah melalui sekali mati, sekali hidup. Okay. Nanti kita mati. 2 kali mati dah. Nanti kita hidup balik. Untuk maksud 2 kali hidup, 2 kali mati. Sebab tu dalam surah Al-Mulk kan, Allah kata, Alladhi khalaqal mauta wal hayat. Allah sebut mati dulu baru hidup. Kan? Untuk menguji kamu, siapa di kalangan kamu yang paling baik amalan ni. Kenapa Allah sebut mati dulu? Sebab kita dulu, semasa dalam bentuk air mani, mak ayah kita adalah bagaikan makhluk yang mati. Lalu Allah Ta'ala hidupkan jadi manusia. Jadi orang musyrikin ke akhirat nanti, sekarang ni orang musyrikin Mekah lah dalam ayat ni sebenarnya. Mereka mengatakan, dah mati-matilah, kenapa nak hidup balik? Ke akhirat nanti, mereka pun mengaku depan Allah, Ya Allah, betul lah Ya Allah. Kau matikan kami 2 kali, kau hidupkan kami 2 kali. Jadi sekarang kami mengakulah dosa-dosa kami. Ada tak jalan nak keluar daripada kesusahan, keresahan hari kiamat? Okay, baik. Sebab tu Allah ulang 2 kali, ayat 4, ayat 5, surah An-Naba. Allah kata, nanti mereka tahulah. Kemudian, nanti mereka tahulah. Okay? Samalah juga dalam ayat At-Takasur. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalau mak kita marah kita ke orang-orang kita, tak, nanti kau tahu tak? Nanti kau tahulah nanti. Nanti kau tahulah nanti. Maksudnya siaplah dia nanti. Okay, baik. Ayat 6. Masuk ayat 6. Bermula ayat 6. Sebelum saya terangkan dulu. Sebelum saya terjemah nak beritahu. Bermula ayat 6. Sampai ayat 16. Allah nak tunjuk 10 bukti kehebatan dia. 10 bukti kekuasaan dia. Yang boleh buat benda-benda yang 10 ni. Allah nak tunjuk 10 perkara ni mudah bagi aku buat. 10 perkara ni senang sangat bagi aku nak buat. Adakah susah bagi aku nak hidupkan balik orang yang telah mati? 10 perkara ni mudah sangat bagi aku nak buat. Senang aku nak buat 10 perkara ni. Dulu tak pernah ada, sekarang aku boleh buat bagi jadi ada. Senang kan? Okay. Adakah nak hidupkan kamu balik lepas kamu mati nanti? Susah. Itu maksud ayat. Okay? Okay, baik. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang muka surat 582 ayat 6. 582 ayat 6. Alam adakah tidak? Ataupun nak ringkaskan, tidakkah? Alam terjemah dia adakah tidak ataupun tidakkah? Naj'ali kami menjadikan. Naj'ali kami menjadikan. Al-ard bumi. Al-ard bumi. Mihadan sebagai hamparan. Mihadan sebagai hamparan. Okey. Ayatnya pendek. Tolong baca boleh? Wan Iznida, tolong baca boleh? Wan Nur Iznida. Ya, Ustaz. Ayat berapa? Ayat 6. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Okey. Terima kasih Puan Iznida. Allah nak tunjuk pada orang kafir Mekah, orang musyrikin Mekah, bahawasanya
nak ciptakan manusia nanti, lepas dia mati, nak bagi hidup balik, mudah je. Kamu tahu tak? Dulu bumi ni tak ada. Dulu bumi ni mana ada? Bumi yang tak ada, Allah boleh buat bagi jadi ada. Senang bagi Allah. Tak susah pun bagi Allah. Adakah susah bagi Allah nanti bila bumi ni hancur, ketika berlakunya kiamat, Allah Ta'ala susah nak buat kali kedua? Kali pertama, buat dah jadi cantik, elok, sesuai. Kali kedua, tak boleh nak buat. Susah. Lupa. Takkan berlaku pada Allah perkara tersebut. Jadi Allah Ta'ala tanya soalan ni, bukankah Allah yang buat bumi bagi kamu sebagai hamparan? Okey. Bila Allah cerita ayat-ayat macam ni dalam Quran, ada dua perkara yang Allah nak sampaikan. Pertama, Allah nak sampaikan yang dia sangat hebat, sangat berkuasa menciptakan bumi. Okey. Yang kedua, dia nak beritahu Allah ciptakan bumi sebagai manfaat bagi kamu. Sebagai satu hamparan yang banyak memberi kelebihan, banyak memberi kemudahan pada kamu. Okey, baik. Ayat ni sebagai dalil bahawasanya kamu manusia bandingkan bumi mana lagi besar? Bumi lagi besar. Bumi lagi luas. Bumi yang dulu tak ada, Allah boleh buat bagi jadi ada. Bumi yang dulu tak ada, Allah boleh buat bagi jadi ada. Nanti bumi ni hancur, susah ke bagi Allah nak buat balik? Senang je. Kamu lagi lah kecil nak bandingkan bumi, susah ke bagi Allah nak hidupkan balik? Okey, baik. Orang musyrikin Mekah, mereka memang yakin yang langit bumi ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok surah Luqman, tengok surah Luqman. Tolong baca dia, Tuan Haji Nasaruddin, boleh Tuan Haji Nasaruddin? Boleh Ustaz. Okey, muka surat 413. Surah 413 ayat Ayat 25, surah Luqman. 25 surah Luqman. 13. 13. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya jika engkau Muhammad bertanyakan kepada mereka, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Tentu mereka menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tidak kebanyakan mereka tidak mengetahui. Terima kasih Tuan Haji Nasaruddin. Apa maksud ayat ni? Allah kata, wahai Muhammad, kalau kau tanya musyrikin Mekah, siapa cipta langit bumi? Allah. Dia tak kata berhala buat langit bumi. Dia kata Allah buat langit bumi. Bila dia jawab Allah, bila mereka jawab Allah, sebut Alhamdulillah. Maksudnya apa dia? Dalam bab kepercayaan tentang penciptaan, mereka betul. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui bahawasanya kefahaman mereka tentang Allah yang selebihnya tu salah. Mereka tahu Allah buat langit bumi. Itu betul. Tapi kefahaman mereka tentang Allah buat langit bumi. Tapi nak jaga benda kecil dalam bumi, nak tumbuhkan rumput, nak keluarkan buah-buahan, nak buat binatang beranak, nak buat benda tu jadi gitu, jadi besar, jadi kecil. Itu semua ada Tuhan-Tuhan lain yang Tuhan buat. Tu yang salah. Jadi Allah kata kebanyakan mereka tidak mengetahui kefahaman mereka tentang Allah yang selebihnya salah. Yang betulnya kefahaman mereka tentang Allah buat langit bumi, betul. Allah ciptakan mereka, betul. Okey, itu betul. Tapi yang lain pada tu, mereka kata Allah Ta'ala ni lepas buat bumi, Allah jaga benda besar-besar. Big scale. Benda kecil-kecil ni ada Allah Ta'ala punya partner yang tolong selesaikan. Sebab tu dia ada 360 berhala tu. Untuk lahirkan anak lelaki, Tuhan ni. Untuk lahirkan anak perempuan, Tuhan ni. Untuk beri perniagaan maju, Tuhan ni. Untuk selamat dalam perjalanan, Tuhan ni. Itu kefahaman mereka. Okay? Jadi Allah Ta'ala tanya, bukankah Allah yang buat bumi untuk kamu sebagai hamparan? Kalau mereka nak jawab, mereka terpaksa jawab, ya, betul. Okay? Okay, baik. Apa kaitan ayat tu dengan kiamat? Tengok muka surat 473. Tolong baca Puan Salmah Kasim, boleh? Puan Salmah. Okay. 473 ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat apa Ustaz? 53? Ayat 57. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Terima kasih Puan Salma. Allah kata, buat langit bumi lagi besar pada manusia. Dulu tak pernah ada langit bumi. Langit bumi dulu tak pernah ada. Allah yang mula-mula menciptakannya daripada tidak ada bahan-bahan mentah.
Kita nak buat rumah, kena beli batu, beli simen, beli pasir, baru jadi rumah, betul kan? Allah Ta'ala buat bumi, dia order kat mana tanah? Dia order kat mana tiang? Dia order kat mana bumbung atap? Tak ada. Benda tak pernah ada, pak Allah boleh buat jadi ada. Mudah bagi Allah. Kamu dah mati, susah ke Allah Ta'ala hidupkan balik? Okey, baik. Ni yang pertama, Allah nak tunjuk dia berkuasa buat bumi daripada tak ada kepada ada. Dia juga berkuasa nak hidupkan kamu balik lepas kamu mati. So, 10 dalil ataupun 10 hujah yang Allah nak suruh orang kafir tahu bahawasanya nak hidupkan manusia balik nanti tak susah bagi Allah. Okey, saya dah beritahu tadi, bila ayat-ayat macam ni, Allah nak beritahu dua perkara. Pertama, dia seorang, dia memang berkuasa untuk buat. Yang kedua, Allah buat bumi sebagai hamparan bagi kamu adalah untuk manfaat mudah bagi kamu. Ayat kita sekarang, alam naj'alil arda mihada. Perkataan mihada, tuan-tuan dan puan-puan, saya tulis kat skrin. Perkataan mihada ni, dia berasal pada perkataan Mahdi. Apa terjemah Mahdi? Bukan Imam Mahdi, tak ada kaitan dengan Imam Mahdi. Terjemah Mahdi adalah cradle, buayan. Mahdi itu buayan. Mim hadal, Mahdi itu buayan. Jadi, apa kaitan buayan dengan bumi kita ni? Buayan merupakan tempat yang paling tenang, paling selesa bagi seorang bayi. Bayi itu tak apa kita panggil? Tak terumbang-ambing ataupun tak apa dia panggil, tak goyang. Bila duduk atas buayan, bayi ni bila duduk atas buayan, itulah tempat paling selesa, paling tenang, paling aman bagi dia. Jadi sebagaimana buayan, tempat yang selesa, tenang, aman bagi bayi, Allah buat bumi juga tak bergoncang, tak bergoyang, tak sengit. Tak bergoncang, tak bergoyang, tak sengit. Okey? Agar manusia tenang. Contoh perkataan buayan. Tengok perkataan Mahdi. Tolong baca dia, Puan Izawani, tolong baca boleh? Puan Izawani. Surah Ali Imran, kalau kita semua boleh buka lagi baik. Tengok perkataan Mahdi tu, Mahdi. Jadi Mahdi tu satu buayan, mihadan tu tempat yang selesa, yang besar, bumi ni lah. Muka surat 56. Muka surat 56, ayat 46. Ada perkataan Mahdi. Wa yukallimun nasa fil mahdi. Kalau baca Puan Izawani. 6 ayat 46 Ya, 46 betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ia berkata-kata kepada manusia di dalam buayan dan ketika dewasa dan daripada orang yang soleh. Tengok, buayan. Mahdi itu buayan. Kan? Jadi Mahdi ni dengan ayat kita sekarang, alam naj'alil arda mihada. Maksudnya Allah Ta'ala tak buat bumi ni sengit sehingga kita terpaksa sengit berjalan. Tak, Allah Ta'ala buat bumi ni rata. Maksud rata tu, kita stabil masa berjalan. Kita stabil masa berjalan. Bukan macam kita berjalan atas bot, atas kapal yang ombak tengah kuat, nak berjalan susah. Okey, baik. Pertama, dalam ayat ni, Allah sebut bumi ni rata. Kita mudah nak berjalan. Itu yang pertama. Dalam ayat lain, Allah sebut bumi ni juga dalam masa yang sama firasyan. Kalau ikut terjemah, mahdan, mihadan dengan firasyan ni semua hamparan-hamparan, tapi ada beza sikit. Kalau baca dia Puan Nik boleh, surah Al-Baqarah. Alladhi ja'ala lakumul arda firasyan. Okey. Muka surat 4 ayat 22. Muka surat 4 ayat 22. Tolong baca dia Puan Nik. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan daripada langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Oleh itu janganlah kamu mengadakan sekutu-kutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Okey. Terima kasih Puan Nik. Hamparan. Sama juga kita tadi hamparan juga, ni pun hamparan juga. Okey. Apa bezanya? Tadi mihadan ni firasyan. Kalau tadi orang kita terjemah bed. Mihadan tu bed. Katil lah kan. Okey, kita selesa duduk atas bumi, tak sengit, tak goyang. Firasyan, orang kita terjemah surface. Firasyan juga boleh digunakan untuk kapet. Kapet kita bijak ni, firas juga dalam bahasa Arab. Okey, baik. Firasyan, dari sudut bahasa ialah tanah yang tidak terlalu keras
sehingga tidak boleh tumbuh apa-apa tumbuhan, dan juga tidaklah terlalu lembut sehingga tak boleh nak berpijak. Itu maksud firasyan. Bumi ni kalau Allah Ta'ala buat keras sangat, semua keras, tanah keras, nak tumbuh sebatang pokok pun tak boleh. Tanam durian ke, tanam jagung ke, bahkan tanam toge itu pun susah nak tumbuh kalau Allah Ta'ala buat bumi ni keras. Jadi bumi ni tak adalah keras sangat sampai tak ada tumbuhan boleh tumbuh. Tak, ada tumbuhan boleh tumbuh. Walaupun lembut, tumbuhan boleh tumbuh, tetapi dalam masa yang sama tidaklah lembut sangat, lembik sangat sampai kita pijak tenggelam macam jalan dalam selut tu. Tak. Itu makna firasyan. Jadi mihadan, Allah Ta'ala buat bumi ni mihadan, nikmat bagi kita, mudah jalan stabil. Allah Ta'ala buat bumi ni firasyan, nikmat bagi kita, kita tak adalah terjerulus kaki masuk dalam tanah bila memijak, boleh pijak macam biasa. Itu nikmat Allah Ta'ala. Jadi setiap kali Allah nak cerita kehebatan dia yang 10 dalam ayat ni, Allah nak beritahu juga, di samping aku seorang je berkuasa buat benda-benda tu, di samping aku seorang je berkuasa buat bumi dan sebagainya nanti, itu juga aku buat bukan saja-saja. Aku buat nak suruh kamu bersyukur pada aku. Aku buat nak suruh kamu kenal, benar-benar kenal siapa sebenarnya aku. Okey, baik. Pertama, bumi ada 10 tanda. Ada 10 tanda kekuasaan Allah sebagai hujjah, sebagai dalil yang Allah Subhanahu Wa Taala sangat senang nanti nak buat kamu hidup balik ke hari akhirat. Pertama, Allah Taala buat bumi. Tengoklah bumi yang kamu duduk hari ini, siapa yang buat? Allah yang buat. Hebat tak? Hebat. Mudah tak kamu banyak perkara? Mudah. Senang tak bagi Allah? Senang. So, kenapa kamu kata, dah mati tak boleh hidup balik? Okey. Ayat 7. Wa dan al-jibal, gunung-gunung. Satu gunung jabal, banyak gunung, al-jibal, gunung-gunung. Autadan, sebagai tiang-tiang penguat. Terjemah autadan, sebagai tiang-tiang penguat. Itu terjemah autada. Wal jibala autada, terjemah dia. Wa dan al-jibal, gunung-gunung, autadan, sebagai tiang-tiang penguat. Okey. Tolong terjemahkan dia. Tuan, tolong terjemahkan boleh? Tuan, ayat 7 ni pendek je. Bismillahirrahmanirrahim. Dan gunung-gunung sebagai pancang pasaknya. Pancang pasaknya. Rumah kalau tak ada tiang, macam mana rumah tak ada tiang? Tak payah banjir besar, tak payah angin kuat, angin sikit je pun runtuh contoh. Jadi Allah Ta'ala jadikan gunung-gunung sebagai pasak, penguat bumi. Mana dalil dia yang lain? Tolong baca dia boleh, Puan Maisarah. Surah An-Nahli. Kita sekarang nak cerita gunung. Tajuk kita sekarang gunung. Pada gunung ada kehebatan Allah, pada gunung ada kebesaran Allah, pada gunung juga ada nikmat-nikmat bagi manusia. Apa kelebihan gunung bagi manusia? Okey, tengok surah An-Nahli. Sekejap saya cari muka surat. Sekejap. Surah An-Nahli. Okey. Perkataan yang Tuan baca untuk kita tadi, pancak-pancak. Maksud pancak tu penguat agar bumi tak bergoncang. Okey, muka surat 269. Okey, ayat yang ke-15, 16. 17 sekali lah boleh, 17 pun sekali boleh ke? 15, 16, 17. 2, 6, 9, 15, 16, 17. Ya. 5. Okey. Dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. 16. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. 17. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Okey, baik. Terima kasih Puan Maisarah Mukhtar. Tuan-tuan dan puan-puan, gunung pertama Allah nak tunjuk dia seorang boleh buat gunung. Tak, orang lain tak boleh buat gunung. Itu yang pertama. Apa kelebihan gunung bagi manusia? Menancapkan bumi. Maksudnya bumi jadi kuat dengan sebab ada gunung. Tak bergoyang, tak bergoncang. Gunung tu penguat bagi bumi. Kajian mendapati, okay, saya lupa dah siapa beritahu saya. Gunung ni, dia punya, panggil apa ya, pasak dalam dia tu, lagi tinggi pada yang dia punya atas dia.
Katakanlah ketinggian gunung tu 40 meter, dia punya dalam dia tu lagi tinggi pada 40 meter. Berapa meter saya tak ingat dah. Okay, ada orang beritahu saya. Betul kan? Tuan-tuan mungkin pernah dengar. Gunung tu kalau tinggi dia 40 meter, kedalaman dia lagi tinggi pada tu. Okay. Kenapa? Allah Ta'ala buat untuk gunung tu menstabilkan bumi. Dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika mana Allah Ta'ala buat bumi, maka bumi ini bergoncang, bergoyang. Lalu Allah Ta'ala buat gunung. Bila Allah Ta'ala buat gunung, maka bumi jadi tenang, tak bergoncang. Para malaikat rasa kagum terhadap gunung-gunung tersebut. Hebat Allah Ta'ala buat gunung ni. Sehingga kan bumi yang besar bergoncang tak stabil, Allah Ta'ala buat gunung jadi stabil. Bumi berhenti bergoncang, berhenti bergoyang. Maka malaikat pun tanya Allah Ta'ala, Ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal? Ya Allah, ada tak makhluk kau yang lagi kuat daripada gunung? Ada tak makhluk kau yang lagi kuat, lagi hebat pada gunung? Maka Allah Ta'ala jawab, Na'am al-hadid. Ada besi. Gunung kuat tak? Gunung kuat kan? Panggil traktor, panggil bulldozer, panggil JCB, apa lagi kita panggil. Macam-macam lah kita panggil kan. Boleh tak ratakan gunung? Boleh. Tak payah kata traktor, bulldozer, cangkul pun kalau kita rajin cangkul, lama-lama habis gunung. Jadi besi lagi kuat pada gunung. Mereka tanya lagi, fahal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid? Ada lagi tak makhluk kau yang lagi kuat daripada besi? Maka Allah Ta'ala jawab, na'am, an-nar, api. Api lagi kuat pada besi. Sebab apa? Seteguh mana pun besi itu, sehebat mana pun besi itu, kena dengan api, hancur, cair juga. Mereka tanya lagi, ada tak makhluk kau yang lagi kuat daripada api? Maka Allah Ta'ala jawab, air. Air, betul kan? Kebakaran, dia biasanya tak adalah memberi kesan buruk terhadap kawasan yang besar. Tapi bila Allah Ta'ala datangkan air banjir, Masya Allah, dia punya keluasan dia, azab Allah dengan air ke atas muka bumi ini lagi teruk berbanding azab Allah dengan api. Betul kan? Kaum banjir, kaum Nabi Nuh meliputi seluruh bumi. Air. Jadi air lagi kuat pada api. Air kita pun tahu boleh memadamkan api. Maka malaikat tanya lagi, ada tak makhluk kau yang lagi kuat daripada air? Maka Allah Ta'ala kata apa? Ada. Angin. Angin lagi kuat pada air. Angin lebih kuat daripada air. Last sekali malaikat tanya, ada tak makhluk yang lagi kuat daripada angin? Angin inilah yang sama ada angin tu. Angin kuat inilah yang menyebabkan ombak tu besar, ombak kecil, ombak air tenang, air laut tenang, tak tenang, bergelora, tak bergelora, depend pada angin tak? Depend pada angin. Angin lagi kuat pada air. Last sekali malaikat tanya, ada tak makhluk Allah yang lagi kuat daripada air? Maka Allah jawab, na'am. Ibnu Adam tasaddaqa bisadaqatin biyaminihi yukhfiha an shimalihi. Seorang anak Adam yang bersedekah dengan satu sedekah yang sangat-sangat ikhlas sehingga kan tangan kanannya bersedekah, dia menyembunyikan sedekahnya daripada tangan kiri. Hadis ni kita akan jumpa dalam bab fadilat sedekah, kelebihan sedekah. Maknanya amal sedekah tu besar sangat di sisi Allah. Langit, bumi, besi, air, apa tadi semua akan hancur akhirat nanti. Tapi sedekah kita RM5 bagi tadi kat Masjid Surau, habis tak? Binasa tak? Dia akan terus kekal. Dia akan terus bersama kita kalau kita tak buat benda lain lah. Dia akan terus bersama kita, azab kubur, pada masyar, titian sirat. Bahkan katakanlah berlaku kiamat 10 kali pun, tak berlaku 10 kali. Tapi katakanlah kiamat berlaku 10 kali pun, pahala sedekah kita tadi tu tetap akan berkekalan sampai bila-bila. Jadi sedekah orang yang ikhlas tu jauh lagi kuat daripada gunung, api, besi, air, angin. Kerana apa? Kerana sedekah yang ikhlas akan kekal sampai bila-bila di sisi Allah. Adapun duniawi ni, bangunan tertinggi, masjid terbesar, gunung tertinggi, laut terluas, semuanya nanti akan habis. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada atas muka bumi, semua akan habis. Okey, baik. Itu yang pertama. Gunung, kelebihan untuk manusia. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala juga dalam ayat ni, ayat yang dibaca tadi oleh Pak Maisarah, gunung ni juga merupakan landmark. Kita sekarang nak pergi mana-mana senang. Ada Waze, ada Google Map, ada signboard banyak-banyak. Zaman dulu dia orang nak travel, nak musafir, macam mana?
Gunung lah. Awak pergi arah gunung sana, nampak gunung sana, lepas gunung awak terus ke kanan, contoh. Awak terus ke kiri. Bahkan ada ayat Quran, Allah Ta'ala sebut, ada setengah-setengah gunung tu boleh ditembusi. Maksudnya kita masuk gunung ni, keluar gunung belah sana. Wallahualam, ada orang cakap kat saya, kat China, ada satu gunung kalau kita masuk negara lain. Masuk dalam gunung tu ada jalan-jalan keluar negara lain. Tuan-tuan pernah dengar tak? Saya dah lupa detail cerita pasal dia. Maksudnya ada jalan-jalan yang dalam gunung tu ada jalan. Pertama, gunung tu jadi macam landmark penunjuk jalan. Yang kedua, dalam gunung tu pun ada jalan-jalan. Okay. Dipanggil Fijajan. Orang putih terjemah Broad Passage. Itu aku tak tahu saya sebut BROAD PASSAGES. Tak tahu macam mana bunyi dia. Tolong baca boleh? Page 324. 324. Wan Nur Iznida. Tolong baca boleh tak? Wan Nur Iznida. Boleh Ustaz, ayat berapa? Ayat 30, page 324 ayat 31. 31. Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak goncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Dalam gunung tu ada jalan-jalan yang luas. Gunung tu kadang-kadang, pertama gunung tu jadi landmark. Bahkan Allahumma salli ala Muhammad. Dalam gunung tu sendiri ada jalan-jalan yang luas. Kat China tak silap saya, ada orang beritahu saya pun lupa dah nak tengok balik artikel tu. Kita masuk gunung ni, kita boleh, dalam dia ada jalan. Dalam gunung tu ada jalan. Orang kita terjemah Broad Passage. Okay? Dalam gunung tu ada jalan untuk kita sampai ke destinasi sebelahnya. Jadi gunung macam-macam, ada kelebihan-kelebihan yang banyak pada manusia. Kukuh, penunjuk jalan, dalam dia pun ada jalan. Allah Ta'ala bila nak menggambarkan sesuatu tu besar, Allah Ta'ala akan cakap macam gunung. Allah Ta'ala nak menggambarkan sesuatu tu besar macam gunung. Kita besar macam apa kalau bahasa Melayu? Besar macam gajah contoh. Bahasa Melayu lah kan. Tinggi macam gala. Ada ke besar macam gajah? Tak kena kot. Okay? Tapi Allah Ta'ala bila nak tunjukkan sesuatu tu besar, dia akan guna macam gunung. Contoh, ketika mana berlakunya banjir zaman Nabi Nuh AS, Allah Ta'ala kata air ombak dia setinggi gunung. Nak berenang macam mana masa tu kalau ombak dah tinggi gunung? Jawapan dia habis lah. Kalau walaupun dia pakar guru pakar berenang, bila ombak tinggi gunung habislah. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia boleh Tuan Haji Nasaruddin. Muka surat 226 ayat 42. Muka surat 226 ayat 42. Boleh tolong baca Tuan Haji Nasaruddin? Surat 226 ayat 42. Ya. 226. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahtera belayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung ganang. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika itu anak itu berada di tempat jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke bahtera bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Terima kasih Tuan Haji Nasaruddin. Apa yang saya nak kaitkan kat sini? Ni cerita pasal Nabi Nuh ni. Ayat ni cerita pasal kaum Nabi Nuh. Allah kata gelombang yang ada pada zaman banjir Nabi Nuh AS, gelombang tu dia punya besar dia macam gunung. Dia punya tinggi gelombang dia punya besar gelombang dia macam gunung, bukan kecil-kecil. Nabi SAW bila sebut dalam hadis bab pahala ke bab apa saja ke, Nabi dah cakap besar pahalanya, betapa tinggi pahalanya. Nabi akan cakap apa dalam hadis? Misla Uhud. Dia akan dapat pahala sebesar gunung Uhud. Dapat pahala sebesar gunung Uhud. Jadi perkataan gunung ni biasa digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang besar. Pepatah Arab. Ada satu pepatah Arab. Dia tulis apa tahu? Dia kata ni orang Arab ni nak bagi semangat pada pejuang-pejuang, nak bagi semangat pada anak-anak dia, nak bagi semangat pada pekerja-pekerja dia. Dia kata apa tahu? Ni pepatah Arab untuk lelaki-lelaki ni untuk perempuan, wallahu a'lam. Pepatah Arab tulis apa? Dia kata apa? Himmatur rijal. Himmah ni maksudnya semangat. Semangat keupayaan. Himmatur rijal. Okey.
Himmatur rijal. Himmah tu terjemah dia semangat, keupayaan. Himmatur rijal taqta'ul jibal. Belakang dia, rhyme dia LL. Himmatur rijal taqta'ul jibal. Matikanlah lam belakang tu biar bunyi al-al kat belakang tu. Apa taqta'u ni? Apa dia maksud taqta'u? Membelah. Himmatur rijal taqta'ul jibal. Jadi lelaki yang lembek, lemah semangat, putus asa, kecewa cepat sangat, tak layak jadi lelaki orang Arab. Orang lelaki ni semangat dia, keupayaan dia, kewibawaan dia sampai tahap boleh membelah gunung. Ini kena kerja 8 jam lembek. Kena kerja 8 jam ni menzalimi lah sebagainya. Contoh. Orang lelaki ni semangat dia mesti sampai tahap boleh membelah gunung. Ni perbuatan harap lah. Jadi nak tunjuk kekuatan, ketinggian, kehebatan, kekukuhan guna perkataan gunung. Sebab tu ada sahabat Nabi nama Muaz bin Jabal. Pernah dengar tak? Muaz bin Jabal. Ayah dia tu bukan sahabat lah. Ayah dia tu meninggal dalam keadaan bukan Islam, bukan sahabat. Yang sahabatnya Muaz tu lah. Jadi nama ayah dia gunung. Maksudnya tok dia letak nama ayah dia gunung. Macam kita ini ada anak buah nama apa? Hill ke mountain ke. Okay? Pelik tak? Nama anak siapa? Gunung nama anak. Malulah dalam Melayu. Orang Arab tak. Dia bangga letak anak nama gunung. Kenapa buh anak nama gunung? Anak aku ni dia punya semangat dia, kekuatan dia sama macam gunung. Waktu nama anak orang Arab dulu. Anak nama gunung, anak nama singa, macam-macam nama anak. Nak tunjuk keberanian, kehebatan dia. Okay, jadi pesan pada anak-anak lelaki kita, tak boleh putus asa, tak boleh lemah semangat. Niaga tak jadi, cara A, buat cara B pula. Niaga produk A tak jadi, buat pula niaga produk B. Jadi kalau awak lelaki, lemah semangat, putus asa, cepat lembek dan sebagainya, maka awak tak layak jadi lelaki. Lelaki ni, Allah Ta'ala buat dia kuat. Allah Ta'ala buat dia fizikal dia kuat, mental dia kuat. Jadi dia tak boleh cepat putus asa. Okay, baik. Gunung yang hebat, gunung yang kuat ni, dulu tak ada, Allah Ta'ala boleh Allah Ta'ala boleh buat bagi jadi ada. Kamu, saya macam tadi juga, kamu yang lagi kecil pada gunung, lagilah kacang bagi Allah Ta'ala nak hidupkan balik bila berlakunya kiamat nanti. Okay, baik. Bila berlaku kiamat nanti, tuan-tuan dan puan-puan, gunung-gunung yang kita cerita hebat, kuat dan sebagainya nanti, semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana proses penghancurannya? Bagaimana proses Allah Ta'ala hancurkan gunung yang kuat tadi jadi debu? Okay, permulaannya ni, ayat permulaan dia. Tolong baca dia. Puan Salmah Kasim, tolong baca boleh Puan Salmah? Ni, gunung lah. Permulaan dia, bila berlaku kiamat nanti sebelum gunung tu hancur, ini dia punya, panggil apa ya, rentetan peristiwa kiamat sebelum berlakunya gunung. Muka surat 384. Page 384, okay, ayat 87 dan 88. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan... Bukan Puan, macam salah je Puan. Page 384. 384? Page, muka surat 384. 384 lah ni Ustaz. Ayat 87 dan 88. Dan ingatlah pada hari ketika sangkala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah. Dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendah diri. 88. Dan engkau akan melihat gunung ganang yang engkau menganggap tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sesungguhnya dia maha teliti dengan apa yang kamu lakukan. Okey, terima kasih Puan Salmah Kasim. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ayat 88 tu, cerita dia pasal akhirat ke pasal dunia sekarang? Ayat dia, kamu akan melihat gunung itu, kamu merasakannya solid, unmovable, tak bergerak, static.
sedangkan ianya bergerak sebagaimana bergeraknya awan. Agak-agak cerita ni pasal dunia sekarang ke pasal akhirat? Akhirat lah Ustaz. Sebab apa? Ayat 87 tu kan cerita pasal tiupan sangkakala. Kan tadi sahabat kita baca 87 tu cerita pasal tiupan sangkakala. Jawapannya, ya, betul. Cerita pasal akhirat. Nanti bila berlaku akhirat nanti, gunung tu kita akan nampak dia bergerak macam bergeraknya awan. Tetapi bukan pasal akhirat saja. Gunung ni juga nak cerita pasal Allah Ta'ala nak cakap bahawasanya gunung ni sebenarnya bergerak. Tuan-tuan pernah dengar tak? Soalan ni saya tanya, tak boleh jawab, 3 orang tak boleh jawab. Puan Izawani tak boleh jawab, Puan Nik tak boleh jawab, Tun tak boleh jawab. Sebab tadi saya dah cerita dengan dia orang, jadi dia orang tak boleh jawab. Puan-puan dan tuan-tuan pernah dengar tak teori continental drift? Okay? Siapa-siapa selain Puan Izawani, selain Tun dengan Puan ni, pernah dengar tak teori continental drift? Ni pun saya baru bulan lepas je ada orang cerita kat saya pasal ni. Kalau tidak, bila lalu ayat ni, ayat 88 surah An-Naml ni, saya cerita pasal kiamat je lah. Sebab tu yang tulis dalam kitab tafsir. Mana saya tahu teori-teori baru-baru ni. Dah dengar teori continental drift? Okay. Nampak tak kat skrin? Tuan-tuan nampak tak kat skrin? Saya share. Nampak Ustaz. Nampak kan? Ya. Theory of continental drift. Orang yang buat teori ni, nama dia Alfred Wegener. Tak tahulah betul ke salah sebut nama dia. Ya, betul ke salah sebut nama dia. Dia kata, sebenarnya bumi kita ni asalnya satu. Bumi kita ni asalnya satu. Tanah yang satu. Ini nak cerita teori orang kafir ni. Dia ni orang kafir lah. Jadi teori dia ni dia baru kaji Al-Quran ni Allah dah buat lama. Allah telah turunkan lama dah Al-Quran. Teori. Okey. Tu yang bahasa Inggerisnya saya tak faham lah. Jadi saya minta sahabat saya tolong terjemahkan apa yang dia tulis ni kat saya. Dia kata benua ni asalnya satu. Kemudian benua ni terpisah kerana pergerakan permukaan bumi. Apa dalil-dalil dia? Apa hujah dia? Jadi bila benua bergerak, bumi bergerak, gunung bergerak tak? Gunung bergerak sekali lah. Takkan gunung tak bergerak kan? Apa dalil dia? Pertama dia kata, benua sekarang, kalau dicantum, dia akan jadi satu macam puzzle. Jigsaw puzzle. Gunung-gunung kan, benua Afrika, benua Amerika tu, nampak terpisah tu. Okey. Kalau kita cuba cantumkan dia akan nampak macam puzzle. Jadi bila nampak macam puzzle, maknanya apa? Dulu dia satu, lalu terpisah-pisah. Ni, saya share lagi kat skrin. Evidence for continental drift. Okey. Ni saya screenshot je lah. Okey. Mungkin tuan-tuan boleh type kat Google sekarang. Evidence for continental drift. Ni pun baru bagi saya sebenarnya. Pertama dalil dia kata, benua-benua ni kalau kita cuba cantumkan, nampak kat skrin tu, dia sebenarnya macam puzzle. Maksudnya dulu dia satu. Okey, lalu dia berpisah. Itulah berlakunya pergerakan gunung. Ya, Tun? Tuan pernah dengar sebelum ni Tuan, Masya Allah. Okey. Yang ni sahabat saya, dia masa tu saya mengajar ayat ni lah, ayat 88 surah An-Naml ni kelas Bukit Jelutong. Dia kata, Ustaz, saya pernah dengar penerangan ni daripada Dr. Daniel dekat rancangan Halaqah TV9. Dr. Daniel TV9 tu, dia biasa cerita pasal benda ni. Jadi dia ceritalah kat saya benda ni, saya pun tak pernah dengar juga sebelum ni. Okey, tu dalil yang pertama. Dalil bahawasanya berlaku benua ni kalau cantum macam puzzle. Yang kedua, banjaran gunung-gunung di benua yang bertentangan, dia terpisah dengan laut kan? Benua Afrika, benua Amerika, terpisah dengan laut. Tapi kalau kita tengok batu-batu yang ada kat benua A dengan benua sebelah dia, batu-batu dia, struktur batu dia, usia yang sama. Kajian dia, benua belah ni dengan benua belah ni, jauh tu, jarak dia beribu batu. Tapi dia mempunyai batu yang sama jenis, sama saiz, sama umur. Menunjukkan dulu dia sebelah.
sama-sama dipisahkan oleh laut. Maknanya dulu dia sekali, lalu bergerak. Okey, itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, fosil tumbuh-tumbuhan dan haiwan purba lah, tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan purba yang ada di benua A dan benua B yang duduk sebelah-sebelah ni, kalau dikaji dia kata kebanyakannya sama. Fosil tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang ada kat benua A dengan benua B yang sebelah-sebelah ni, kebanyakannya sama. Dan haiwan-haiwan yang tak boleh berenang, tak mungkin haiwan A berenang daripada benua A ke benua B. Kalau ikan iyalah, rimau, gajah takkan berenang. Tak mungkin berenang. Ya, memang ada boleh berenang, tapi hanya boleh berenang ke air tawar. Terlalu jauh nak berenang, merentasi laut-laut yang luas, laut-laut yang jauh untuk pergi ke benua sebelah. Itu dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, dia kata, fosil terumbu karang ni ditemui di benua sejuk. Fosil terumbu karang ditemui di benua sejuk. Sedangkan terumbu karang ni hanya boleh hidup di tempat yang suhu panas. Tempat yang suhu panas. Jadi si Mak Saleh yang nama Wagner ni tadi, dia buat conclusion, dia kata terumbu karang ni bergerak daripada tempat asalnya yang panas ke tempat sejuk lalu jadi fosil. Okey, bergerak daripada tempatnya yang panas ke tempat sejuk lalu jadi fosil. Ni nombor 4. Yang kelima, dipanggil polar magnetic pole, tak silap saya. Putih panggil magnetic pole, tak silap saya. Ni dalam ilmu geologi, magnetic pole. Dia kata, sebahagian batu-batu ni ada magnet. Sebahagian batu-batu ni ada magnet. Jadi magnet-magnet ni semuanya akan menunjuk ke arah utara. Dia panggil magnetic north pole. Orang putih panggil. Macam pensyarah universiti pula saya malam ni. Padahal belajar dengan orang lain. Tapi tak apalah. Yang beritahu orang yang saya belajar dengan orang lain. Jadi nampak macam hebatlah malam ni. Ini malam ni panggil saya Profesor Dr. Huzaifah. Boleh ya? Okey, jangan marah saja gurau. Okey, sebenarnya istilah ni istilah orang universiti. Kita pun dah tahu istilah ni. Magnetic north pole dia panggil. Jadi dia kata, magnet yang ada dalam batu ni takkan berubah. Magnet yang ada dalam batu ni tidak akan berubah. Ada kajian-kajian menunjukkan bahawasanya perubahan magnet batu ni hanya berubah sebabkan 3 perkara. Pertama, magnetic pole tu bergerak sendiri, dia bergerak, sebab tu dia berubah. Yang kedua, berdua tu bergerak. Yang ketiga, dua-dua bergerak. Sebab tu tuan-tuan, pernah tengok tak kita punya telefon sekarang ni ada arah kiblat, betul kan? Arah kiblat. Betul? Kadang-kadang kita pergi kat surau kita, buka arah kiblat kat telefon kita, cengeng. Lain. Surau kita ni salah kiblat ni. Dulu surau kita betul ke arah kiblatnya. Sekarang surau kita dah lari kiblat ni. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang buat surau kita 10 tahun lepas, orang yang buat surau kita 20 tahun lepas, dia orang tak kaji kiblat ke? Dia orang tak study pasal kiblat ke? Dia orang tak ada magnet ke nak tentukan arah kiblat? Ke dia orang main hentam je buat arah kiblat surau kita suka hati? Tak, dia orang ada alat-alat untuk kaji kiblat. Tapi sekarang kita tengok dah lari. Kenapa lari? Pergerakan ni lah. Pergerakan continental drift. Okey? Jadi apa yang dikaji oleh Mak Saleh ni tadi menunjukkan bahawasanya gunung-gunung ni bergerak. Kita tak nampak lah pergerakan dia tu. Pergerakan dia tu kita tak nampak. Apa sebab gunung ni bergerak? Yang ni saya tak faham mana sangat lah. Okay, mungkin tuan-tuan kalau baca kat Google, tuan-tuan boleh faham. Dia kata, ni lebih kurang. Ini saya tak faham mana sangat. Yang ni saya tak nak jadi profesor sangat, tak terangkan. Okay, tuan-tuan baca sendirilah nanti. Kerak bumi kita ni, teras bumi kita ni panas. Jadi bila panas dalam kerak bumi, teras bumi, panas ni dia menghasilkan wap. Betul kan? Dia menghasilkan wap. Jadi bila wap tu membuat-buat, dia menolak ke atas, maka bumi kita ni bergerak disebabkan wap tersebut. Jadi bumi kita ni sebenarnya seolah-olah duduk atas lapisan yang lembut. Bumi kita duduk atas lapisan yang lembut. Lapisan yang lembut itulah yang cover wap tu supaya tak timbul ke atas. Jadi lapisan wap tu dia menghasilkan pergerakan bumi. Pergerakan bumi itulah yang menyebabkan benua makin lama makin jauh. Okey, dan dia kata lagi, si Alfred Wagner ni lah, dia kata lagi, ada penemuan baru tentang magnetic north pole ni, dia kata, bergerak laju ke arah Rusia. Kadar pergerakannya lebih kurang 30 km setahun.
tuan-tuan type kat Google Theory of Continental Drift. InsyaAllah jumpa nama si Wagner ni dan boleh baca penerangan-penerangan yang saya sebut tadi. Okay, jadi ayat ni, ayat 88 surah An-Naml ni bukan saja nak cerita tentang akhirat, bahkan kat dunia ni lagi Allah kata, kamu tengok gunung, kamu rasa dia statik, solid, unmovable. Tapi sebenarnya dia bergerak. Dia bergerak. Pergerakan tersebut, okey, saya minta tuan-tuan buka balik boleh? Page 384 tadi, yang dibaca oleh Puan Salmah tadi, boleh tak buka balik? Boleh tak buka balik? Boleh saya minta tuan-tuan buka balik. Page 384 ayat 88. Ayat tu, kalau kita tengok ada perkataan atqana. Ayat 88 pasal gunung bergerak tadi tu ada perkataan atqana kan? Atqana. Tuan-tuan tahu tak? Apa terjemah atqana ni? Apa terjemah atqana ni? Daripada perkataan atqana ni keluarlah perkataan, betul terjemah apa atqana? Perfected. Menyempurnakan. Betul kan? Atqana ni terjemah dia menyempurnakan. Tuan-tuan, daripada perkataan atqana ni keluarlah perkataan Melayu tekun. T-E-K-U-N. Melakukan sesuatu dengan sempurna. Tekun, buat kerja betul-betul perfect. Dalam hadis Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala, dalam hadis Nabi SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu ahadan ya'mal idza amila syai'an yutqinahu. Allah Ta'ala suka seseorang yang bila dia buat satu perkara, dia buat dengan tekun. Jadi kita bekerja dengan orang ke, kerja sendiri ke, jangan buat kerja melepaskan batuk di tangga. Buat dengan perfect. Buat dengan tekun. Buat perhalusi betul-betul, pastikan sempurna. Jangan ala kadar janji buat, jangan. Nabi kata Allah suka orang buat kerja dengan tekun. Atqana tu, daripada perkataan atqana ni, keluar perkataan taqafnun, tekun. Maksud tekun tu apa? Buat dengan sempurna. Jadi ayat 88 yang dibaca tadi oleh Puan Salmah tadi, Allah kata, kamu tengok gunung tu statik, sebenarnya dia bergerak macam pergerakan awan. Itulah penciptaan daripada Allah, yang Allah Ta'ala ni bila buat segala sesuatu sangat perfect. Tekun kejadiannya. Maksud tekun tu dia buat dengan sempurna. Tidak ada kecacatan, tidak ada kekurangan. Okey, baik. Yang masalah gaji tu biarlah yang masalah gaji tu. Kita jadikanlah benda tu sebagai penguat keyakinan kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ni pun saya baru dengar dalam bulan lepas. Kalau tidak, lalu ayat ni saya nak cerita pasal kiamat je lah. Okay, habis. Pasal Theory of Continental Drift. Kalau tak tahu bab ni, sebelum ni Continental tu tayar, Drift tu orang main kereta. Okay, Continental tu dia nama tayar, Drift tu orang main kereta. Itu pun sama lah buat saya sebelum. Okay, baik. Jadi ini semua kajian-kajian. Sebab tu Dr. Zakir Naik kata, 80% apa yang Allah sebut dalam Quran telah terbukti kebenarannya melalui fakta sains. Dr. Zakir Naik kata, 80% kebenaran Al-Quran terbukti melalui kajian-kajian sains. Ini dah antaranya. Okey. Okey. Habis bab dunia sekarang. Dunia gunung sebenarnya bergerak. Kita nampak tak bergerak, sebenarnya bergerak. Sekarang kita nak refer pada akhirat tu. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni ada kaitan dengan akhirat juga. Betul? Kenapa? Ayat 87 cerita pasal tiupan sangkakala. 87 cerita pasal tiupan sangkakala. Kan? Jadi 88 tu, bila berlaku kiamat nanti, maka gunung-gunung ni bergerak. Gunung-gunung ni mula bergerak perlahan. Okay? Bila dia bergerak, lama sikit dia akan diterbangkan. Diperjalankan. Kita tengok ayat gunung diperjalankan. Tolong baca boleh Puan Izawani. Puan Izawani tolong baca. Gunung diperjalankan. Surah Kahfi. Surah Kahfi. Boleh tak surah Kahfi? Saya cari muka surat sekejap. Muka surat 299 tak silap saya. Yes, 299.
299 Kalau baca boleh Puan Izawani 299 ayat yang ke-47. Ada Puan Izawani? Okey, baik, tak apa. Tolong baca dia Puan Nik boleh? Puan Nik tolong baca Puan Nik. Muka surat 299 ayat yang ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika kami menerbangkan gunung ganang dan engkau akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan kami tidak akan tinggalkan seorang pun daripada mereka. Okey, baik. Saya tak kata terjemah Puan Nik salah. Menerbangkan. Ada tak tuan-tuan dan puan-puan punya terjemah memperjalankan? Ada tak siapa? Terjemah dia memperjalankan. Ada Ustaz, perjalankan gunung-gunung. Yes. Saya tak kata salah lah Puan Nik punya terjemah. Tolong baca boleh Puan Nur Isnida Puan Isnida ke? Betul. Tolong baca yang memperjalankan tu. Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia. Dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Terima kasih Puan Isnida. Jadi mula-mula gunung bergerak, okey. Tadi gunung bergerak, lalu gunung diperjalankan. Laju sikitlah. Tadi bergerak slow macam awan. Sekarang gunung diperjalankan, laju sikit. Yang ketiga, diterbangkan. Samalah macam yang dibaca oleh Puan Nik tadi. Tuan baca boleh tak, Tun? Surah apa yang diterbangkan ni? Okey, surah At-Takwir. Idza syamsu kuwirat. Juzuk amal ni lah kita akan masuk beberapa page lagi. Okey, muka surat 586. Tuan tolong baca 586 ayat 1 2 3. Ayat 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila matahari dilingkari cahayanya dan hilang lenyap, dan apabila bintang-bintang gugur berselerak, dan apabila gunung ganang diterbangkan ke angkasa setelah dihancurkan menjadi bumi. Diterbangkan. Mula-mula bergerak, diperjalankan, diterbangkan. Satu ayat lagi diterbangkan. Tolong baca boleh? Puan Maisarah tolong baca boleh? Page 580. 580 surah Al-Mursalat. Okey, Al-Mursalat. Ayat 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Tolong baca Puan Maisarah. 580. Ya, surah Al-Mursalat. Surah Mursalat ni surah sebelum An-Naba ni. Ayat 7, 8, 9, 10. 7. Sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. 8. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan. 9. Dan apabila langit terbelah. 10. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu. 11. Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya. 12. Nescaya Puan, ayat 10 tu apa terjemah dia ayat 10? Macam lain sikit lah. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu. Ayat 10 tu terjemah dia. Mursalat betul? Tak salah. Tapi kat sini apa dia terjemah blown away. Blown away. Ditiup lah. Ditiup. Ada orang lain punya terjemah ditiup. Sini Ustaz. Dan apabila gunung ganang hancur lebur berterbangan. Hancur lebur berterbangan. Okey, baik. Okey. Betul lah tu. Gunung-gunung mula-mula jalan perlahan, jalan laju sikit, diterbangkan. Masa diterbangkan tu dah dia dihancurkan. Sebelum dihancurkan dia jadi macam apa? Sebelum dihancurkan dia jadi macam bulu-bulu haiwan. Pernah tengok bantal kabu kan? Bantal kabu tu. Kita pecahkan bantal, kita koyak bantal tu, kita baling ke atas. Tuan Haji Nasaruddin dalam baca boleh Tuan Haji Nasaruddin? Ya, surat 600. Surat 600 ayat? 600 ayat 5. Surah Al-Qari'ah. Dalam page tu ada dua surah. Al-Qari'ah. 600 ayat 5 Ustaz. 600 ayat 5 Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesekali tidak betul. Sesekali tidak. Tu surah bawah, atas dia. Dan gunung ganang seperti bulu yang dihambur berterbangan.
Sebelum tadi Tun sebut tadi perkataan debu kan. Terima kasih Tuan Haji Nasaruddin. Tadi Tun sebut perkataan debu. Sebelum jadi debu tu dia jadi macam apa? Wool. Bulu-bulu kambing. Bulu-bulu yang berterbangan. Baik. Jadi macam bulu-bulu kat bantal kabu. Kita ada bantal kabu kan. Macam tu. Lepas jadi bulu-bulu yang berterbangan, barulah dia jadi debu. Kat mana debu? Tolong baca Puan Nur Isnida, tolong baca boleh. Surah Al-Waqi'ah. Kita setiap malam macam Waqi'ah kan. Allah nak beritahu gunung yang kuat tu, gunung yang kukuh tu nanti jadi debu. Kamu lagi lah. Kita manusia kuat badan, kuat tenaga lagi lah. Tengok muka surah Az-Zariyat. Surah Al-Waqi'ah. Juzuk 27 Al-Waqi'ah. Muka surat 534. 534, tolong baca Puan Isnida. Ayat 1 sampai ayat 6. Ayat 1 sampai ayat 6. Ada tak Puan Nur Isnida? Ada Ustaz. Ayat 1. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan-golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Terima kasih Puan. Di gunung tadi hebat tak kita cerita tadi? Hebat lah. Mengukuhkan bumi, menguatkan bumi. Gunung yang hebat, yang kuat, yang besar tadi jadi debu-debu yang berterbangan. Allah nak cerita kiamat nanti, akhirat nanti, gunung pun berterbangan. Kamu manusia lagilah mudah Allah Ta'ala dah hancurkan. Gunung yang tak pernah ada, Allah Ta'ala boleh buat beri jadi ada. Kamu susah ke Allah Ta'ala nak beri jadi ada balik? Senang bagi Allah Ta'ala nak beri jadi ada balik. Okey, baik. Sama ayat seterusnya. Di dua dah dalil Allah Ta'ala berkuasa nak hidupkan kita balik. Pertama bumi, yang kedua gunung. Yang ketiga ayat 8 wa dan khalaqnakum, dia ciptakan kamu, khalaqnakum, dia ciptakan kamu azwajan, berpasang-pasangan. Azwajan, berpasang-pasangan. Boleh? Itu terjemah kita. Wa ayat 8 surah An-Naba ayat 8, wa dan khalaqnakum, dia telah ciptakan kamu. Kamu ni siapa? Pertama, kamu ni manusia saja. Yang kedua, kamu ni bukan saja manusia, binatang-binatang, pokok-pokok pun ada pasangan juga. Okey, kita cerita lepas ni. Tolong baca dia Puan Izawani ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diciptakan kamu berpasang-pasangan. Okey. Kamu ni kalau ikutkan konteks ayat, manusia je lah kan? Manusia je lah. Allah nak cakap pada orang kafir, Allah ciptakan kamu berpasang-pasangan. Orang kafir itu manusia je lah. Tapi ada pendapat mengatakan kamu ni bukan saja manusia. Kamu ni bukan saja manusia. Pokok-pokok ada pasangan dia. Tumbuh-tumbuhan pun ada pasangan-pasangan dia. Dalam ilmu pertanian dia panggil apa? Cross bunga-bunga tu saya lupa nama dia. Pollination tak silap saya. Pollination tak silap saya. Tengok surah Yasin boleh tak? Surah Yasin. Tolong baca Puan Nik boleh? Puan Nik surah Yasin. Surah Yasin muka surat 442. 442. Okey. Ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik daripada apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan daripada diri mereka sendiri, mahupun daripada apa yang tidak mereka ketahui. Terima kasih Puan Nik. Ada 3 perkara Allah sebut ada pasangan. Pertama, tumbuh-tumbuhan. Kita tahu ada pokok betina, pokok jantan. Lepas tu ada proses pendebungaan. Sama ada orang buat proses pendebungaan tersebut ataupun angin ataupun binatang bawa, lepas tu jalan keluarnya tumbuh-tumbuhan, keluarnya buah dan sebagainya. Okey. Ada orang dia tanam pokok apa ni? Pokok salak atau pokok salak. Pernah tengok pokok salak, buah salak kan? Dia tanam 8 tahun tak pernah berbuah pokok salak dia. Rupa-rupanya dia tanya orang pertanian, tak ada pokok betina langsung. Tak ada pokok jantan langsung. Pokok betina je, tak ada pokok jantan langsung. Sebab tu tak buah salak dia tak berbuah. Jadi pokok-pokoknya ada betina jantan dia. Ada betina jantan dia. Sama ada pendebungaan tu dipanggil pollination tak silap saya.
Orang yang buat, ataupun angin, ataupun binatang-binatang. Pertama pokok. Yang kedua, diri mereka sendiri, manusia, ada pasangan-pasangan. Wa mimma la ya'lamun, dan ada juga benda-benda yang mereka tak tahu. Sebenarnya benda tu ada betina jantan juga. Sebab tu dalam bahasa Arab, tuan-tuan dan puan-puan, penggunaan kata nama untuk betina jantan ni bukan untuk manusia dan juga dalam bahasa Inggeris orang dengan manusia je. Orang dengan manusia pula. Manusia ke binatang je. Kita guna male female. Betul kan? Masculine feminine. Kita guna untuk orang dengan binatang je. Dalam bahasa Inggeris. Tapi dalam bahasa Arab, setiap benda ada dia punya feminine ataupun masculine. Ada dia punya jantina. Ada setiap benda. Pokok ada betina jantan. Tanah, telaga, awan, semua tu ada dia punya jantina. Jadi kita tak boleh nak suka-suka nak gunakan jantina lelaki pada benda yang bersifat perempuan, jantina perempuan untuk benda bersifat lelaki. Tak boleh nak guna suka-suka. Okay? Sebab tu Allah kata apa? Setiap benda ada pasangan dia. Cuma ayat ni fokusnya pasal tumbuh-tumbuhan. Masa Allah Ta'ala suruh Nabi Nuh AS buat kapal, masa Allah suruh Nabi Nuh AS buat kapal, Allah suruh Nabi Nuh buat naik binatang sepasang-sepasang. Tina jantan. Tolong baca boleh? Puan Salmah, tolong baca boleh tak? Puan Salmah, muka surat 343. 343 ayat 27. Tadi surah Yasin tadi cerita pasal tumbuh-tumbuhan, ada betina jantan, pasangan. Ni pasal binatang-binatang. Ya, berapa Ustaz? 27. 27, okey. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu setiap pasangan daripada setiap jenis. Juga keluargamu, kecuali orang yang terlebih dahulu ditetapkan untuk ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Okey, terima kasih Puan Salma. Bila mula banjir je, kau bawalah naik kapal setiap pasangan jenis binatang lah. Nabi Nuh tak buat naik pokok atau kapal. Pasangan tu maksudnya pasangan binatang dengan orang je. Tak adalah pokok pisang jantan, pisang betina, tak perlu pun. Binatang, ada pasangan-pasangan, betina jantan, orang ada pasangan-pasangan, pokok-pokok pun ada pasangan-pasangan. Okey, baik. Adakah yang kita tahu selain orang, binatang, pokok ada pasangan? Wallahu a'lam. Tapi Allah kata dalam ayat surah Yasin tadi, ada benda yang kita tak tahu. Ada pasangan juga sebenarnya. Kita je tak tahu apa dia benda tu. Okey, baik. Itu pendapat sebagian mufassirin ayat kita sekarang bukan untuk orang saja. Pokok-pokok pun ada pasangan, binatang-binatang pun ada pasangan. Okey, sekarang kita nak cerita pasal orang pula. Nikmat Allah, kuasa Allah, Allah buat kamu berpasang-pasangan. Dan Allah buat kamu berpasang-pasangan, itu sebenarnya nikmat bagi kamu. Nikmat Allah buat manusia ni ada pasangan. Allah buat manusia ni, dia ada pasangan, ada nikmat, ada tujuan. Apa dia? Tujuan Allah buat manusia ada pasangan supaya merasa tenang terhadap pasangan masing-masing. Tengok surah Ar-Rum, boleh tak surah Ar-Rum? Surah Ar-Rum, saya cari sekejap muka surat surah Ar-Rum. Tolong baca boleh? Tolong baca surah Ar-Rum. Muka surat 406. 406 ayat 21. 406 ayat 21. Tolong baca tu. 21. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Okey, terima kasih tu. Tuan-tuan dan puan-puan biasa jumpa ayat ni kat mana?
tuan-tuan dan puan-puan, biasa jumpa tak ayat ni kat mana-mana? Ada? Siapa pernah jumpa ayat ni kat mana-mana? Ada tak? Ayat ni, kita biasa jumpa terjemahan dia pada kad kahwin. Betul kan? Lama tak kahwin, lama tak kenduri kahwin, PKP, lepas tu lama tak jumpa ayat ni. Dulu-dulu, kalau kita buat kenduri kahwin, anak kita kenduri kahwin, tukang yang buat kad tu, dia akan buah ayat ni, kad kahwin. Nasihat saya pada kita semua, tak payah gatai-gatai buah ayat ni kad kahwin. Tuan-tuan, kad kahwin kita, tak kisahlah RM10 sekeping ke, RM20 sekeping ke, buah ayat Quran ni, siapa nak simpan lepas pada tu? Siapa nak simpan? Saya simpan kad kahwin saya je lah. Simpan buat kenangan kad kahwin saya dulu. Okay? Kalau tulis terjemahan dia tak apalah kan. Terjemahan dan Rumi okey lah. Yes, terjemahan Rumi saja tak apa. Walau bagaimanapun, sebagai menghormati ayat Quran, lebih baik kita elakkan tu. Tak berdosa, tak haram. Ini siap datang ayat sekali ni. Datang ayat Quran dekat kad, buat tulis terjemahan, dapat kat orang yang sekadar pergi kenduri balik, kad tu dia buang mana? Tong sampah. Kad tu dia akan buang. Sekarang mana ada orang nak frame kad kahwin anak kita, kad kahwin adik-adik kita, mana orang nak frame, nak simpan, kita je simpan. Jadi untuk mengelakkan orang tidak membuang ayat Quran, tak perlu tulis ayat-ayat macam tu pada kad kahwin. Cukup alamat, tarikh, masa dah cukup. Okey, kalau boleh bismillah pun tak payah tulis kat kad kahwin. Mak orang akan buang kad kahwin tu. Sekarang dah maju, semua pakai telefon kan. Itu lagi baik. Hantar pakai telefon je sedang. Tak payah buat kad jimat kos, tak ada orang nak kena buang kad tersebut. Okey, baik, tak apa. Itu cerita lain. Antara nikmat Allah adalah Allah Ta'ala buat pada kamu pasangan. Apa tujuan pasangan tu? Ada 3 dalam ayat. 3, tu dah baca tadi. Pertama, litas kuno. Wa min ayatihi. Tengok kalau boleh semua buka ayat 406 ni. Ni bagus nasihat untuk kita yang ada pasangan. Untuk anak-anak kita yang baru nak kahwin. Contohnya lah. Kita nasihat pada mereka. Tujuan Allah buat pasangan. Pertama, litas kuno. You may find repose. Orang kata terjemah. Kamu boleh rasa ketenangan. Taskunu tu apa huruf asal dia? Sakinah. Sin, kaf, nun. Sakinah tu ketenangan, betul? Jadi Allah Ta'ala buat pada kamu pasangan agar kamu berasa tenang pada pasangan kamu, ketenangan. Bahkan ketika mana Allah ciptakan Adam, Allah buat Hawa alaihi salam untuk rasa tenang. Untuk rasa tenang. Tolong baca Puan Maisarah boleh? Surah Al-A'raf. Sekarang saya nak refer perkataan. Pasangan ni apa tujuannya? Untuk tenang. Surah Al-A'raf, muka surat. Saya cari yang muka surat ya. Okey, muka surat 175. Tolong baca boleh? Puan Maisarah Mokhtar. Muka surat 175, ayat 189. 189. Ya. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, yakni Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Okey, cukup. Cukup buat. Ayatnya, wallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna, rasa tenang. Jadi orang yang dah kahwin, ada pasangan tapi tak tenang dengan pasangan dia. Masalah tu sebenarnya. Tujuan Allah Ta'ala buat manusia ni kahwin, ada pasangan agar berasa tenang. Tapi dia ada bini, dia lagi tenang duduk kedai mamak 2-3 jam dengan kawan-kawan dia. Masalah sebenarnya. Dia ada isteri, dia ada suami, tapi dia lagi tenang dekat office dengan kawan-kawan dia. Dia lagi tenang bersama kawan-kawan dia, bersama geng-geng dia. Okey? Sedangkan tempat yang paling tenang setelah kita ibadat, tempat yang paling tenang setelah kita bermunajat pada Allah adalah di rumah kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Jadi kalau seorang tu dia ada isteri, ada suami, duk ada rumah tapi lagi tenang duk kedai mamak sampai 2-3 jam hari-hari, mesti nak kena pergi kedai mamak hari jumpa kawan-kawan dia masalah sebenarnya. Okey, baik. Pertama, ketenangan. Yang kedua, mawaddah, kasih sayang. Yang ketiga, rahmah, belas kasihan. Pasangan yang bahagia, keluarga yang bahagia kena ada 3 ni dalam rumah tangga. Ayat 21. Ketenangan, kasih sayang, belas kasihan. Ada 3 ni, insya-Allah keluarga tu mencapai kebahagiaan dalam dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan,
Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Okey, ni ceramah bab kahwin. Bukan nak suruh kahwin lagi. Tapi nak suruh kita menghargai pasangan kita. Apa patut kita buat? Seorang suami, dia kena berusaha menjadi suami yang terbaik. Seorang isteri, dia kena berusaha menjadi isteri yang terbaik. Ya, isteri kita tak boleh jadi perfect 100% sebagaimana yang Quran ajar, Nabi ajar. Tapi sekurang-kurangnya kalau dia berusaha, dia dapat capai 80%, 90%, itu dah cukup baik. Suami juga, walaupun dia ustaz, walaupun dia mengajar bab Quran, hadis dan sebagainya, dia pun tak mampu nak jadi perfect 100% macam Quran suruh, macam Nabi suruh. Tapi bila dia berusaha, dia dapat capai 80%, 90%, itu pun dah cukup baik. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, suami isteri ni macam pakaian. Tolong baca dia boleh, Puan Nur Isnida. Tolong baca Puan Nur Isnida boleh? Surah Al-Baqarah. Saya tulis surat dah. Ayatnya panjang, tapi baca sikit je. Muka surat, muka surat 29. Muka surat 29, ayat 187. 187 Ustaz. Muka surat 29 ayat 187. Ayat itu panjang, baca sikit je. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan isterimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Okay, cukup. Cukup Puan. Terima kasih Puan Isnida. Tengok Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, isteri itu merupakan pakaian bagi suami, suami pakaian bagi isteri. Apa makna pakaian? Siapa nak cuba jawab? Pernah dengar ke? Pernah terdengar tazkirah ke? Apa makna suami itu pakaian bagi isteri, isteri itu pakaian bagi suami? Apa makna? Siapa nak cuba jawab? Pernah dengar kat mana-mana ke? Okey, baik. Ada 4 tafsiran dia. Ada 4 tafsiran dia. Pertama ialah sumber ketenangan. Tadilah sumber ketenangan. Seseorang bila tak pakai pakaian, tenang tak hidup dia? Seseorang bila tak pakai pakaian, tenang tak hidup dia? Tak tenang hidup dia. Walaupun dalam rumah dia sendiri, hukum fiqh, dalam rumah kita sendiri, rumah kita tertutup, rumah kita besar, rumah kita tertutup, kita tak pakai apa-apa pakaian, boleh ke tak boleh? Makruh. Kalau saja-saja hukumnya makruh. Tapi kalau kerana panas, aircon rosak, kipas rosak, elektrik tak ada, kita seorang dalam rumah, syarat kita seorang dalam rumah, tak pakai apa-apa langsung, hukumnya harus. Makruh ke harus ke kita tetap tak tenang bila tak ada pakaian. Nak cari pakaian juga. Betul kan? Jadi sebagaimana pakaian sumber ketenangan, macam itulah juga suami sumber ketenangan bagi isteri, isteri sumber ketenangan bagi suami. Memang Allah buat manusia ni memerlukan. Beberapa hari lepas keluar cerita kat Facebook, ada hamba Allah, bukan kat Malaysia lah. Dia nak cari jodoh, dia buat signboard, dia pegang tepi jalan. Saya nak cari jodoh, perempuan. Dia tulis dekat apa dia panggil board lah, dekat board, dia duduk tepi jalan, saya nak cari jodoh. Kita tak boleh kata apa tak malu ni. Tak. Allah buat manusia memang nak memerlukan benda-benda tersebut. Jangan pandang rendah, jangan pandang hina. Begitu juga mak ayah kita. Contoh, mak ayah kita dah berumur, mak kita meninggal, ayah kita meninggal. Di kalangan mereka ada yang masih lagi nak cari pasangan. Jangan nasihat mereka, ayah dah tua-tua, ingat Allah lah, nak kahwin apa lagi. Tak. Allah buat manusia memang memerlukan pasangan. Okey, itu pertama, maksud sumber ketenangan. Yang kedua, saling memerlukan. Saling memerlukan. Sebagaimana manusia perlu pada pakaian, macam itulah juga manusia perlu pada pasangan. Itu nombor 2, saling memerlukan. Yang ketiga, pelindung. Pelindung. Apa tujuan kita pakai pakaian? Apa tujuan pakai pakaian? Untuk melindungi diri daripada panas dan sejuk. Tolong baca boleh, Tuan Haji Nasaruddin? Tolong baca boleh tak? Ni pakaian ni. Muka surat? Saya cari muka surat dia. Surah An-Nahli. Bab pakaian ni An-Nahli. Okey, muka surat 276. Surat 276 ayat 81. 276. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu daripada ciptaannya. Dia menjadikan bagimu tempat tinggal di gunung ganang. Dan dia menjadikan pakaianmu yang memeliharamu daripada panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Nasaruddin. Tadi kita cerita bab gunung, saya lupa nak refer ayat ni. Gunung juga Allah jadikan sebagai tempat tinggal. Betul kan? Gunung juga Allah jadikan sebagai tempat tinggal. Kita tak ada lah kat tempat kita duduk dalam gunung. Tapi orang zaman dulu, orang kawasan tertentu memang tempat tinggal mereka dalam gunung-gunung. Okey. Allah jadikan bagi kamu pakaian untuk memelihara kamu daripada panas dan sejuk. Cuma terjemahan Tuan Haji Nasaruddin ada panas saja. Saya yakin mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan ada terjemahannya panas dan sejuk. Tak apalah, tu kita bincang lain bab tu. Tapi apa tujuan kita pakai pakaian? Tujuan kita pakai pakaian untuk melindungi kita daripada panas dan sejuk. Apa persamaan dengan suami isteri? Persamaannya ialah bila ada pasangan, bila ada suami ataupun ada isteri, maka pasangan kita adalah pelindung bagi kita daripada melakukan dosa maksiat. Seseorang tu bila dia bujang tak ada pasangan, maka dia punya terdedah pada dosa maksiat tu lebih luas. Kemungkinan peratus dia nak buat dosa maksiat tu luas lagi lah bila dia bujang ataupun berseorangan. Bila ada pasangan, maka pasangannya itu adalah pelindung bagi diri dia daripada melakukan maksiat. Sebab tu orang dah kahwin, kalau berzina juga, apa hukuman dia? Rejam. Kalau orang tak kahwin lagi, berzina hukumannya sebat. Orang dah kahwin, awak patutnya dah ada isteri, awak tak patut terlibat dalam zina lagi, tapi awak zina juga. Rejam sampai mati. Na'udzubillah. Okey, itu maksud pakaian. Nombor 4, apa maksud pakaian? Tutup aib. Badan kita ada cala, ada parut, ada kesan kudis, kurap, contoh. Jadi bila kita pakai pakaian, nampak tak? Tak nampak. Kekurangan yang ada dalam badan kita tak nampak. Okay, badan kita ada cala, ada kesan watan, ada kesan kena parang tu contohlah. Parut-parut kat badan kita tak nampak bila kita pakai pakaian kan. Tutup aib. Pakaian ni tutup kekurangan yang ada pada badan kita. Jadi macam itulah juga tuan-tuan dan puan-puan, suami isteri. Suami kena tutup aib isteri, isteri kena tutup aib suami. Di pasangan yang terbaik adalah pasangan yang menutup aib pasangan masing-masing. Orang yang tak baik adalah orang yang cerita kekurangan pasangan masing-masing. Cerita kat Facebook, cerita kat media sosial, cerita ke orang tak sepatutnya, itu semua tak baik. Yang boleh ceritanya siapa? Boleh ceritanya bila keadaan mendesak. Cerita pada pemerintah, cerita pada pihak berkuasa, cerita pada jais, itu tak apa, untuk selesaikan masalah. Kalau cerita saja-saja suka-suka, tak baik. Okay, jadi kita yang dah lama kahwin, kita boleh nasihat anak-anak kita yang dah kahwin. Setiap pasangan ada kekurangan. Tapi setiap sebanyak mana pun kekurangan dia, yakinlah Allah Ta'ala jadikan mereka sebab untuk kita dapat ketenangan sebenarnya bila kita berusaha untuk capai jalan yang betul. Suami, dia tak boleh nak cakap, awak kena jadi isteri terbaik. Dia dulu kena fikir untuk jadi suami yang terbaik. Barulah dia boleh mengharapkan isteri menjadi isteri yang terbaik. Kekurangan memang sentiasa ada. Biasanya dalam ceramah-ceramah kahwin, nasihat-nasihat pasal perkahwinan, ini ayat yang selalu dibaca. Boleh tak tengok muka surat 80, tak silap saya. Ayat 80, muka surat 80, ayat bawah sekali. Nilas insyaAllah. Tolong baca dia, Puan Nur Iznida. Tolong baca boleh, Puan Nur Iznida. Ayat 19. 19. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Kerana boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Orang putih panggil blessing in disguise. Betul kan? Orang putih panggil blessing in disguise. Mungkin ada 2-3 kekurangan pada pasangan kita. Tapi di sebalik 2-3 kekurangan tu banyak kebaikan yang Allah Ta'ala nak bagi. Kalau kita duk cari kekurangan, memang jumpa. Cari kekurangan, memang nampak. Kita duk pandang kekurangan saja, memang jumpa. Memang nampak banyak.
Ini nasihat untuk kita dan kita boleh jadikan nasihat untuk anak menantu kita dan sebagainya. Mungkin ada perkara yang kita tak suka, mungkin ada perkara yang kita tak nampak, yang kita tak berapa berkenan. Okey, tetapi di sebalik yang kita tak berkenan tu, Allah Ta'ala simpan, Allah Ta'ala rahsiakan, Allah Ta'ala sembunyikan banyak kebaikan. Bila kebaikan tu nampak, bila dah pisah baru nampak Allah. Memang dia dulu kat membebel, tapi membebel dia pun rumah bersih. Anak-anak terurus dengan baik. Makan pagi, tengah hari, petang, malam terurus dengan baik. Dia cuma kuat membebel je. Contoh. Ini sekadar contoh. Okey? Jadi kita nasihat untuk diri kita. Pasangan memang ada kekurangan. Kalau kita nak cari kekurangan, perhati kekurangan kita nampak. Kekurangan, kita cuba baiki masing-masing. Dia nak suruh jadi perfect macam malaikat, macam ustaz pula dah. Macam para malaikat, macam Nabi, tak dapat dah. Tapi walaupun tak dapat, janganlah kita kata bagi 50%. Lepas kahwin tidur terbongkar je isteri. Tengah hari baru bangun. Kenapa bangun tengah hari tak sediakan sarapan untuk suami? Ustaz kata semua orang ada kekurangan. Redha je lah. Jangan buat macam tu pula. Ya, memang semua orang ada kekurangan. Tapi setiap orang yang kurang tu berusaha untuk jadi yang terbaik. Berusaha untuk jadi yang terbaik. Okey, jadi ayat terakhir kita malam ni, antara kuasa Allah, kehebatan Allah, buat manusia, bukan sekadar buat manusia je ada pasangan. Dan manusia ada pasangan tu merupakan rahmat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala jadikan kamu berpasang-pasangan agar kamu rasa lebih tenang. Jangan pula guna ayat ni, Ustaz, kalau macam tu nak lagi tenang, kena tambah banyak lagi pasangan. Jangan pandai-pandai buat ayat macam tu pula. Kalau siapa nak mencari nahas, boleh cuba insya-Allah. Okey, berhenti sini dulu. Minta maaf banyak kalau ada salah silap perkongsian saya malam ni. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Mak Zahir. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz. Sama-sama.